Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kita sambung kitab kita ni bab menguburkan jenazah dah. Nak kuburkan jenazah. Okey, habis itu wajib menguburkan jenazah. Bukan senang-senang, wajib lah. Sesudah dimandikan, sekurang-kurang kuburannya wajib. Sudah mandi, sudah semaya dah. Sudah dimandikan, sekurang-kurangnya kuburannya wajib lah. Ialah lubang yang dapat mencegah keluar bau. Jadi paling kurang bang lah. Dan tidak boleh dibongkar oleh binatang buas. Biar dalil tu siapa ke binatang buas nak bongkar terpayah. Kerana itu tidak memadai lubang kubur itu lubang yang tidak dapat mencegah keluar bau busuk dan tidak mencegah binatang buas menggalinya. Seperti bilik yang biasanya didapati di Mesir dah. Tak ada dah, bilik buat bilik saja dah. Dan di daerah lain, iaitu kamar atau bilik yang dibuat di dalam tanah. Seperti gua dah, untuk meletakkan jenazah lelaki dan perempuan. Tak padas tahu tu. Jenazah yang baru dimasukkan sebelum jenazah yang lama kering, maka yang seperti itu hukumnya haram. Tak saja pun berlaku di Mesir pun tak boleh. Dia kena tanah dah. Jadi kalau jenazah baru tu masuk, dicampurkan bersama jenazah lama. Sebelum kering lagi jenazah lama masuk, untuk ni tak jadi tulis dah. Maka halal kata tak campur dah. Dan juga tidak memadai liang kubur yang biasanya dapat dibongkar oleh binatang buas. Tak boleh juga dah hak korek tak dalam dah. Ataupun boleh binatang buas tu boleh korek dah. Sekalipun dapat mencegah keluar bau, bau busuk boleh keluar, boleh cegah, tapi tidak berapa dalil sehingga boleh binatang buas boleh korek dah. Kerana itu masih diperlukan lagi membuat kandang di atas kuburan untuk mencegah dibongkar oleh binatang. Kalau tempat tu mudah dikorek, you kena buat sesuatu lah. Contohnya kandang ke kerak ke dah. Ada grey atau apa lah supaya tidak berlaku binatang tu binatang buas korek kubur lah. Kalau kandang itu tidak dapat mencegah binatang, maka wajib dia samping dari kandang dibuatkan lagi peti dia. Ikutlah peti ke apa yang pentingnya siapa ke tidak boleh diambil oleh binatang buas lah. Kerana manusia ni ada kehormatan, banyaknya tidak boleh dimakai oleh binatang buas dah. Dan juga tidak memadai hanya dengan meletakkan jenazah di atas tanah dan ditutup dengan tanah atau batu atau sesuatu yang lainnya, sekalipun dapat mencegah dari dibongkar oleh binatang. Kerana cara seperti itu bukan dinamakan mengubur. Tak tanah dah pakai tutup dengan peti ke apa dah. Jadi tak boleh kena tanah dalam tanah. Sunat dan lebih afdal bahawa liang kubur itu luas. Panjang lagi dalam. Luas panjang lagi dalam. Afdal lah. Di dalamnya setinggi berdiri. Dan ditambah lagi sasta. Jadi kalau orang berdiri tu hapus kepala, biar sasta lagi atas kepala. Biar dalam. Lebih kurang lah. Lebih tinggi orang ataupun lebih daripada sehasta lagi daripada ketinggian orang biasa lah. Kubur yang berliang dahat, yakni yang dibuat lagi lubang di sisi lubang kubur di arah kiblat, yang ukurannya seluas jenazah, lebih afdal dari yang dibuat lubang di tengah-tengah kubur. Jadi syak hak tengah-tengah kubur ni panggil syak. Hak tepi kubur tu panggil liang dahat. Liang dahat tu lebih afdal lah. Dia buat tepi kubur, dia korek sikit, lepas tu boleh tok mayat dalam lubang tepi kubur dah. Itu lebih afdal lah dah. Tapi lah ni nampak nak jadi syak dah. Itu tengok dah. Jadi buat tengah tu dia panggil syak, dia bukan liang lahat. Liang lahat ni tu buat tepi dah. Tapi lah ni semakin kurang kemas ada orang lah ni lah. Lebih afdal dari buat lubang tengah-tengah kalau kuburan di tanah yang kering lah, tanah yang tidak jatuh dah. Dan kalau tanah kuburan itu lemah, maka liang lahat dibuat di tengah-tengah, itulah yang lebih baik. Kerana ditakutkan tanah kuburan itu akan kelosor dah. Itulah, takut kalau tanah tak kuat ke apa, ya keluruh, tak ada tanah orang lah. Sunat liang lahat atau liang kubur itu di tengah-tengah lubang kuburan yang bentuknya yang agak luas, dan sunat diletakkan papan atau batu sehingga tanah tidak menyentuh jenazah. Gitulah, you tak papai ke apa, biar tak sentuh jenazah ni. Makruh lagi bid'ah menguburkan jenazah di dalam peti.
macam putih ke apa. Terkecuali kerana uzur, umpamanya tanahnya berair atau tanahnya runtuh, terpaksa tu makan dah. Atau jenazah perempuan yang tidak ada mahramnya, orang lain tak ada kaitan, tak ada mahramnya. Atau takut dibongkar oleh binatang, maka tidaklah makruh, bahkan wajib menggunakan peti dia. Tak dia kubur tu biasa situ ada binatang buah yang korek. Jadi kita kena buah dia peti lah nak makan dah. Sunat meletakkan jenazah sebelum dimasukkan di arah kaki kuburan. Sebelum sunat letakkan jenazah, letak jenazah dulu sebelum dimasukkan di arah kaki kuburan. Jadi sebelum masuk tu letak dulu jenazah. Dan sunat pada saat mengeluarkan jenazah dari tanduan, dari keranda tu, dari arah kepala. Jadi kita nak tubik tu dari arah kepala dan dimasukkan ke dalam kuburan dengan mendahulukan kepala dulu tubuh dah. Baru tubuh kaki dah. Gitulah. Maksudnya kepala turun dulu baru kaki ni. Sunat bagi yang memasukkan jenazah ke dalam kuburan itu lelaki. Sekalipun jenazah perempuan, walaupun jenazah perempuan, si mati tu perempuan, tetap orang lelaki dia sambut dah. Dan yang lebih utama memasukkan ke dalam kuburan adalah orang yang lebih utama mensolatkan. Jadi hak moleknya orang hak anak beranak, anak cucu dah. Hak kita bincang tu nak anak cucu tok nenek dia, pok dia dah, pok ke atas. Pok tu tok ni ke apa dah. Lepas tu anak cucu dan sebagainya lah. Yang terdekat dah. Namun yang lebih faqih didahulukan dari orang tertua. Anak beranak tu kalau ada hak faqih dia utama lagi dah. Atau dan yang lebih dekat tali kekeluargaannya. Hak mana lebih dekat tu lebih utama turun ke dalam kuburan. Dan kalau jenazah itu perempuan, maka suami lebih utama memasukkannya dari yang lainnya. Kalau tina, molek tu lelaki dah. Badan anak dia pun dah. Orang yang haram nikah didahulukan dari hamba. Orang yang haram nikah, maksudnya mahram dah. Maksudnya terdekat lah. Kalau orang hamba tu, tuan hamba tu, tamu dia bukan tuan dia, bukan hamba dia dah. Tapi terdekat. Orang yang punting zakarnya dan palernya didahulukan dari orang yang puntung zakarnya saja. Baru asabah yang boleh nikah. Tak tahu yang ni tak. Tak ada syahwat kan. Wallahualam. Kemudian keluarga yang tidak mewarisinya. Barulah anak beranak jauh sikit, dia tidak terima harta zakar dia. Kemudian orang yang soleh. Barulah orang yang soleh. Gitulah yang kata dah. Yang anak beranak lagi utama daripada orang soleh. Dan sunat orang yang masukkan ke dalam liang kubur itu jumlahnya ganjil. Kalau boleh kat 3, 5 dah. 1 atau 3 sekira diperlukan. Dan sunat menutupi kubur dengan kain. Ketika menguburkan jenazah. Baik jenazah lelaki ataupun perempuan ataupun khunsa. Tetapi lebih muakkad sunat jika jenazah itu perempuan atau khunsa tu muakkad lah. Tutup dia tubuh dia sikit. Pada saat masukkan ke dalam kubur, sunat membaca masa nak masuk jenazah di kubur tu baca gapo sunat dia. Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulullah. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masa nak turun jenazah kan. Nak tanya jenazah, masuk ke dalam kubur tu, baca ada. Dia hak gapo dia kubur tu, kita baca bismillahirrahmanirrahim millati Rasulullah. Sunat menurunkan jenazah ke dalam kubur dengan mendahulukan sisi kanan jenazah. Dan makruh mendahulukan sisi kirinya. Memang nak menghadap kiblat ni sisi kanan lah. Jadi beratkan yang lalu lah. Gitulah dah. Wajib menghadapkan muka jenazah ke arah kiblat. Ini bukan sunat-sunat, wajib. Sunat membuka muka dan kakinya. Ikatan tu dah, ikatan hak di muka dan di kepala dan ikatan di kaki tu buka dah. Agar tersentuh dengan tanah. Jadi hak sentuh dengan tanah ni muka dengan kaki dia. Serta dimiringkan tubuhnya sedikit agar tidak tertiarak. Tidak tertiarak lah. Kita nak suruh menghadap ke kiblat dah, ke kanan dah. Dan di belakangnya diletakkan batu atau tanah yang suci agar tidak terbalik. Jadi tok belakang mayat tu, tok batu ke tanah besar ke sikit supaya boleh tahan tubuh si mati tu, jenazah tu tidak terbalik lah. Supaya dia sentiasa menghadap ke kanan, ke kiblat dah. Menghadap ke kiblat ke kanan, dah. Tu matlamat dia dah. Gitulah dah. Dia letakkan di bawah sisi kanan dengan batu. Untuk sisi kanan dengan batu atau tanah. Dan dibukakan kain kafannya sedikit di bahagian pipinya.
Tak bau sekan ni dengan batu atau nak sekat lah tak terbalik lah. Lepas tu dia buka kain kafannya sedikit di bahagian pipinya supaya pipinya kena tanah agar tampaknya merendahkan diri. Jangan diletakkan hamparan atau bantal dalam kuburannya. Bukan tak kubur tak tanah lah dia. Kerana yang seperti itu makruh. Setelah pipinya dibuka, semua ikatan kain kafannya dilepaskan. Lepas pipinya buka, kena pipinya baru buka hak lain lah. Okey, wajib liang lahat itu ditutup dengan batu yang tidak dibakar. Liang lahat tutup dengan batu kata nak. Tidak dibakar atau dengan papen lah biasanya. Batu ni payah berat pula dah. Papen dan atau benda-benda lainnya agar tidak tertindih tanah. Tak tindih tanah dah. Sunat bagi yang hadir di sisi kuburan mengepal tanah lalu menjatuhkannya ke dalamnya kubur. Orang lain pun hadut luar daripada kubur kepal-kepal tanah masuklah dalam kubur dan jatuh ke dalam kubur dah. Di arah kepala jenazah dahulu lah. Arah kepala dulu lah. Dan sambil membaca ketika melemparkannya yang pertama minha khalaqnakum. Daripada tanah tu kami menciptakan kamu dah. Quran. Ketika melemparkan hafalan yang kepala yang kedua baca lama fiha nu'idukum dan kepadanya lah dikembalikan kamu dah. Dan ketika melemparnya kepala yang ketiga minha nukhrijukum taratan ukhra dan daripada tanah lah kamu dikeluarkan sekali lagi dah. Ni baca tak tahulah kuat setengah dari riwayat tapi ada memang lah kita ngaji sama pun gini lah. Jadi minha khalaqnakum pertama, yang kedua fiha nu'idukum dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra dah. Sesudah itu barulah ditimbus dengan tanah dan dalam menutup kuburan dengan tanah lebih baik memakai pacul agar cepat selesai. Ikutlah cok ko panggil siku apa dah. Biar cepat selesai lah matlamat biar cepat selesai. Dan jangan ditambah-tambah lagi dengan tanah yang lain kalau tanah itu masih cukup. Jangan duk tambah tanah tinggi sangat lah. Pada bobo cukup tu dah. Sunat meninggikan kuburan kira-kira sejengkal saja agar dapat dikenali oleh para penziarah. Matlamat ini nak suruh penziarah kenal lah. Bukan nak suruh besar dan nak suruh kenal lah. Dan agar tidak disia-siakan kuburan tersebut melainkan kalau mengubur di negeri yang tidak ada umat Islam lain atau di negeri ahli bid'ah atau di tempat yang sering terjadi pencurian kain kafan atau di negeri musuh. Tidaklah disunatkan meninggikan kuburan tetapi harus diratakan agar tidak dikenali, tidak diketahui. Kita takut mayat dikhianati oleh orang lain oleh musuh Islam, oleh ahli bid'ah dia. Ahli bid'ah ke apa? Kadang ni kubur ni kena tak boleh kenal set ni hak puja kubur ambil nombor ekor ke bukan nombor ekor pun ambil nak nikah ke nak gapo pun ambil berkat lagi apa. Jadi orang-orang bid'ah ni, orang yang memuja kubur ambil berkat kubur ni kena tak boleh baik, tak boleh tahulah dah. Tak boleh batu nisai pun tak boleh kalau takut dikenali dah. Gitulah. Kalau tu lagi tok wali lagi bahaya dah. Sebab itu sahabat-sahabat dulu memang sahabat jumpa Nabi ni agak apa dah. Tapi sahabat susu pahlawan ni tak tahu dah. Bawah sungai lah dah. Tanah bawah sungai dah. Dia alih ke aliran sungai lepas tanah le sungai dah. Jadi susu. Takut fitnah berlaku dah. Fitnah daripada dikhianati mayat ni oleh musuh-musuh Islam lebih besar lagi fitnah akidah. Fitnah akidah umat Islam hak ngaku Islam tapi gak orang kafir lah buat macam berhala dah kubur-kubur ni. Sebab itu Nabi-Nabi ni sahabat ada jumpa tapi susu pahlawan ni tak tahu dah. Tiba zaman ni orang ngaku dah. Tarekat ngaku dah. Habib ngaku kubur Nabi Hud. Gapo di Hadramaut gapo karut dah dah. Sahabat ni susu dia kau tunjuk dah. Nampak sangatlah benda tu ajaran sesat, ajaran karut . Kalau tanah kuburan itu ditinggikan maka dibuat menjadi segi empat datar di atasnya. Dan lebih baik kalau dibuat miring dalam bentuk bumbungan rumah. Kerana kuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ditinggikan dan datar di atasnya. Tinggi sikit lah gitu. Dah sejekas saat ni lebih kurang dah. Buat bumbung apa macam bulat sikit gitu lah dah.
Sunat menyirami air dingin di atas kuburan kalau ketika itu tidak turun hujan agar jangan berdebu kuburan itu tersebar ditiup oleh angin. Jadi nak suruh kemah tanah lah dah. Tu matlamat dia bukit upacara ni upacara serai dah. Jadi bukit upacara nak suruh kemah kubur dah. Dan agar tempat jenazah itu tetap dingin, tetap sejuk lah. Haram menyirami kuburan dengan air najis. Jadi haram lah kalau air najis dia. Makruh membubuhi kuburan dengan wangi-wangian. Makruh dah, bukan molek dah. Ni kubur Tok Wali habis pakat bubuh. Kubur-kubur Tok Guru Tok Wali jadi orang ambil kat keramat pula. Padahal bunyi wangi Tok mudah dah. Dan menyiraminya dengan air mawar pun makruh kira dah. Wangi-wangian dan air mawar makruh dah. Bukan molek makruh dah. Ni kisah bubuh dah. Sunat ni kitab kita ni, kitab besar lah Tok Guru kita zaman dulu nak. Tok Guru pondok zaman dulu dah. Bukan Wahabi. Kenapa ada Sabil Al-Mutadi dia kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni. Sunat sesudah menguburkan berhenti sebentar. Jadi lepas kubur tu berhenti sebentar semua orang yang menghantarkan dan berdiri sejenak. Bukan duduk dia, berdiri sejenak di sisi kubur dia. Jadi kita ziarah kubur ni kita pergi lepas tanam ke apa semua tu benda lekat dia berdiri bukan dah lekat dia duduk dah. Kenapa dah? Agar mereka berdoa semoga jenazah tetap pendiriannya dan diampuni oleh Allah. Tak ada pun dia suruh duduk ke apa dah. Suruh bila-bila diri doa dah. Doa kepada jenazah. Tetap pendirian dan diampuni oleh Allah. Sunat sesudah mengubur membaca talqin kalau yang meninggal itu balik. Ni mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain kata tak boleh gitu lah. Apalah. Sunat baca talqin ikut mazhab kita dan kalau dia balik berakal atau juga gila sesudah mencapai usia baliknya. Dia balik lah tapi dia gila-gila dah. Sekalipun jenazah orang yang mati syahid sekalipun dia kata mengikut mazhab kita ni secara umumnya dia kata molek talqin. Dan kalau jenazah itu adalah jenazah anak-anak, kanak-kanak budak kecil ni atau orang yang gila, sesudah mencapai usia balik tidaklah sunat ditalqinkan. Maksud kita tak pernah ada berakal ketika balik lah dak. Orang gila sebelum balik dia gila dah. Lepas tu mati masa gila lah, jadi dia tak sunat talqin kata dah. Tapi dalil dia lemah lah kira dah. Pasal amalan penduduk Syam saja tidak ada amalan sahabat ke apa dah. Sunat menghaburkan batu kerikil di atas kubur. Kata sunat tak batu kerikil. Sunat menghabur biji-biji selasih dan ranting pohon kurma yang daunnya masih hijau kerana semua itu mengucapkan tasbih. Yang dapat meringankan siksa kerana berkah tasbihnya. Ni masalah pula dia. Kalau batu kerikil tu sikit lah tak. Ada setengah tanah pokok dia. Tanah pokok berapa tanah pokok ni sebab supaya berzikir. Tak betul lah tu. Nabi bukan tanah pokok. Nabi tanah pelepah taman. Dengan doa Nabi. Bukan Nabi tanah saja. Nabi doa dengan syafaat. Syafaat apa? Pelepah taman tu sebelum yang kering lah. Kalau hidup baik Nabi tanah pokok air hidup lalu dah. Tapi Nabi tanah pelepah taman dah. Dengan doa selagi tak kering tu dia boleh syafaat. Dia ringankan azab kubur dah. Di kita ni mengalahkan Nabi dah. Pakat nak jadi Nabi belaka. Pakat tanah pokok belaka dah. Tak kena lah tu. Tak kena keadaan. Tak daun kau. Tak, dia bukan masalah batu saja. Ataupun ranting pohon kurma saja. Ataupun pelepah taman saja. Ataupun daun saja dah. Pokok kau tidak. Dia bertasbih ni semua makhluk. Dia termasuk tanah. Pasir dah. Tanah, pasir, batu kecil. Setau mana pun. Semua tu berzikir. Bertasbih kepada Allah SWT cara masing-masingnya. Dia tak betul lah. Kalau kita kata tasbih tu benda basah saja dah. Dan sunat meletakkan batu besar yang jadikan nisan atau meletakkan kayu di arah kepalanya, kepala kubur tu. Dan sunat pula meletakkan batu nisan di arah kaki. Kira sama ada satu atau dua lah. Satu batu atau dua butir batu atas dan bawah. Makruh menguburkan dua jenazah dalam satu liang lahat. Makruh lah dah. Tanpa didinding antara kedua-duanya. Kalau keduanya sama lelaki atau sama wanita atau seorang lelaki dan seorang wanita. Jadi semua makruh lah dah. Tapi kalau lelaki itu suami dan jenazah perempuan dari jenazah perempuan
atau yang satu tuan dan yang satu lagi hambanya, atau yang satu adalah mahram bagi yang satunya, maka tidaklah makruh. Sama-sama laki suami ataupun mahram, tidak makruh pula kata. Sekubur. Kalau jenazah lelaki dan perempuan tadi bukan mahramnya, maka haram menguburkannya dalam satu liang kubur, terkecuali kerana darurat. Umpamanya kerana terlalu banyak yang mati atau kerana banjir, sehingga tidak ada lagi tempat untuk menguburkan terkecuali satu liang kubur saja. Tanya ramai-ramai macam dulu tsunami dah. Pernah terjadi kan dah. Yang ada atau tidak diperolehi kain melainkan satu kafan saja, maka tidaklah makruh. Dan tidak haram menguburkan 2 orang atau lebih dalam satu liang kubur. Nah, kalau tak ada kain, satu kafan saja, maka tidak makruh dah. Kalau tak ada, terpaksa ada. Satu kafan kau. Jadi masa ada, contohnya masa darurat lah, masa tsunami ke apa itu nak. Maka apabila yang seperti ini terjadi yang diletakkan di arah kiblat adalah jenazah yang lebih afdal. Maksudnya depan kalau capur 2-3 orang dalam sekubur, maka hak depan sekali yang lebih afdal lah menjadi imam semaya dah. Kalau keduanya sama laki atau keduanya perempuan, maka laki yang balik diletakkan di arah kiblat. Itulah. Kemudian anak lelaki, kemudian orang yang khunsa, kemudian perempuan lelaki sekali dari kubur. Kalau letak sekali dah. Diletakkan di arah kiblat ayahnya, barulah anaknya yang lelaki. Sekalipun anak ini lebih afdal dari ayahnya kerana menghormati ayahnya dah. Walaupun ayahnya kurang alim, anak lebih alim pun tak ayah depan dah. Ibu didahulukan dari anak perempuan sekalipun anak itu lebih afdal dari ibunya. Kerana menghormati ibunya, gitulah biar depan kalau kongsi kubur ceritanya. Inilah ketentuan kalau terjadi penguburan dalam satu liang kubur. Ada berapa orang yang berbeza jenisnya. Tetapi kalau satu jenis saja, maka yang didahulukan anak lelaki dan ibunya kerana mengingatkan fadilah kelebihan lelaki daripada perempuan lah. Maksudnya kalau kubur tu 2-3 orang, barulah tak depan tu anak lelaki kita lebih kurang dah. Boleh menanam jenazah pada waktu malam, namun makruh. Jadi makruh kalau tanah kubur waktu malam. Boleh menguburkan jenazah pada waktu karahiyah, waktu yang diharamkan, dilarang solat itulah. Kalau tidak disengajakan, syarat tak sengajalah, bukan pisah. Untuk mengubur di waktu karahiyah itu, waktu yang dibenci itu, tapi yang sunat hendaklah menguburkan jenazah pada waktu siang yang bukan pada waktu karahiyah, pada waktu yang dimakruhkan ataupun diharamkan. Semaya dah. Tapi kalau tunda sampai waktu sunat dan jenazah itu berubah, maka haram menunda penguburan pada waktu itu. Jadi tak boleh nak tunda lah. Kalau bagi tu, kalau lambat kan jadi busuk, jadi masalah pada mayat ni. Dan kalau dikuburkan pada waktu sunat, tentunya bertambah baik kalau tidak merosakkan mayat. Begitulah dah. Kalau jenazah dalam kapal yang jauh dari daratan, jenazah tu di atas kapal atau dekat dengan daratan, namun sulit untuk mencapai daratan, maka apabila sudah dimandikan, dikafani dan disolatkan, jenazah diletakkan di antara 2 potong papan, lalu diikat dan dijatuhkan ke dalam laut agar dibawa ombak ke pinggir laut, dan ditemui oleh orang yang beragama Islam yang kemudian menguburkannya. Ada lagi harapan. Ada harapan payah. Dan boleh juga ditenggelamkan di dalam laut dengan menggantungkan sesuatu yang berat agar jenazah segera sampai ke dasar laut. Kata boleh juga ambil pemberat batu ke benda-benda berat. Lepas tu buat tenggelam laut lah, besi ke apa, sehingga dia tu mayat tu bawah laut dah. Makruh duduk di atas kubur. Duduk ni makruh dah. Kalau ikut hadis ni macam hari lah Nabi larang dah. Ikutlah makruh kata hari memang Nabi larang dah. Jadi jangan duk alasan kata makruh tu ataupun hari tu ialah kecil berok saja dah. Memanglah ada salah satu maksud kecil berok. Tapi Nabi suruh tu memang nampaknya Nabi duduk pun Nabi larang dah. Lepas tu kita kena ambil hak benda-benda yang makruh atau haram ni, kita mesti berhati-hati, jangan duk ambil buah pelekeh hadis Nabi ni tak. Arahan Nabi ni relax-relax dah. Sedangkan Nabi ni terang untuk hormat semati dia. Kecil berok memanglah melampau tak hormat dia. Kalau tak kecil berok pada duduk atas kubur ni, satu pun tidak hormat kepada mayat dalam kubur dah. Macam duduk atas
Kalau kita tidur, ada orang duduk atas perut kita, apa tak hormat kan? Gitulah cerita dia. Makruh duduk di atas kubur, melangkahi kubur. Dan bersandar kepada kubur. Semua tu makruh. Tanpa adanya keperluan. Tapi kalau terdesak sakit ke apa nak kan? Ataupun nak payah kubur rapat-rapat terlangkah nak kan? Kalau memang diperlukan, umpamanya tidak akan sampai melangkah kubur dia, melainkan dengan melangkahi kubur. Kalau tak sampai pada kubur kita nak gitu, melainkan terpaksa langkah kubur, tak apalah. Dan tidak akan mendapat menggali tanah untuk kuburan yang baru, terkecuali dengan menginjak kaki di atas kuburan yang lama, maka tidaklah makruh terpaksa ni, kan? Tak makruh. Makruh memutihkan kuburan dengan kapu. Nak kubur ni belindah gapo buat comel tu kubur tu makruh. Ni kalau kita ni kita dah. Kalau kubur sendiri, kubur tanah awan tak lagi haram tu, memang haram. Membuat kubah di atas kubur pun makruh, dia kata dia. Kalau kira kaedah Nabi lari tu, bukan makruh lah dia tak apalah. Terkecuali takut pada binatang buas. Kalau sekat tu takut binatang buas tu lain lah. Hak jenis korek kubur ni. Atau takut dilandai air, banjir ke apa, atau kerana yang lainnya sehingga kubur tu rosak. Takut rosak tu boleh. Makruh menulis nama yang meninggal. Kalau kira makruh dia, tulis nama orang meninggal apa makruh dia. Atau lukisan lainnya di atas papan yang dipancang di kekuburan. Ini gambar tu wali habis ke apa bawah kubur ni berkarut dia kan. Ada. Atau pada batu nisan dah. Kalau kira makruh, bernama pun makruh. Tapi kalau memang diperlukan menulis nama agar dapat diketahui oleh penziarah, maka sunat menulis nama sekadar keperluan sahaja. Kalau terpaksa juga tulis sikit je nama tu, ringkas-ringkas. Supaya kenal anak cucu nak pergi ziarah. Lebih utama kuburan para anbiya, awliya dan orang soleh yang sudah lama meninggal, maka tidak dapat dikenal terkecuali dengan tulisan itu. Terbalik ni dah. Terbalik. Tadi baru cerita dah. Dia tak boleh kenal dah. Masalah orang soleh ni lagi tak perlu kenal, takut dia jadi fitnah. Jadi puja kubur ke apa dah. Bukan lagi molek, dikenali lagi tak molek dikenali. Oleh sebab itu sahabat susuk dah. Jadi fitnah kepada orang bodoh-bodoh ni dah, menganggap Tok Wali ni tempat minta hajat ke apa. Sebab itu kubur-kubur Nabi ni sahabat jumpa yang susuk dah. Sahabat susuk dah. Bukan so kenal, suruh tak kenal lagi dah. Takut jadi fitnah pada masyarakat. Haram membuat suatu bangunan di atas kubur, seperti kubah atau bangunan seperti rumah atau pagar di atas kuburan, kalau tanah kuburan itu adalah tanah wakaf. Nah. Bila blender ke apa haram lah. Sebab tanah wakaf ni tanah hak bersama dah. Kita tak boleh guna lebih dah. Apa cerita sebelum ni dah tak? Kalau dia melibatkan harta bersama ni, masjid ke apa, itu tak boleh guna lebih daripada keperluan dah. Jadi tanah kubur ni sekadar itulah, dan mayat dia dihancurkan. Kalau mayat terhancur boleh pindah. Tulis-tulis buat gelai dah. Jadi tak boleh tanah kubur tu, tanah wakaf tu buat blender ke buat binaan dah. Kalau tanah kuburan itu adalah tanah wakaf bagi kuburan orang yang beragama Islam, maka wajib melarangnya dan membongkarkannya kalau sudah dibangunkan. Sampai tahap penuh, buka semula dah. Buat blender, buat peraca-peraca. Tak boleh buat blender ke apa dah. Haram membawa jenazah sebelum dikuburkan dari negeri tempat meninggalnya ke negeri lain sekalipun diwasiatkannya kerana menghilangkan kehormatan jenazah. Kalau jauh ni tak boleh. Kalau siapa lama sangat kak rosak jenazah ni. Tak boleh lah sebenarnya. Keadanya dikuburkan di tempat di mana mati. Kalau mati di Amerika dah. Tanah di Amerika nak kan dah. Dan juga haram membawa jenazah dari tempat di mana ia meninggal ke tempat yang jauh, selama masih ada kuburan orang beragama Islam dekat tempat meninggalnya, kecuali dekat kota Mekah. Jadi dia tak boleh pergi ke tempat-tempat lain ni. Kecuali kota Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, maka tidaklah haram memindahkan ke kota tersebut. Tidaklah makruh, bahkan sunat kerana mengingatkan kemuliaan tempat itu. Tapi kalau tak punuh mayat lah dah, boleh pindah ke tempat-tempat yang Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis dah. Atau Baitul Muqaddas lah. Bukan Muqaddis, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Tadi boleh buat ke situ kerana kemuliaan tempat tersebut lah. Namun ini berlaku selama jenazah itu tidak ditakutkan berubah, dan pemindahan itu takut terpunuh mayat lah.
Dan pemindahan itu dilakukan sudah dimandikan, dikafani dan disolatkan dahulu. Tetapi kalau bukan dengan alasan di atas, tidaklah sunat, bahkan tetap haram. Jadi kalau tak ada alasan tu boleh jadi haram juga pindah mayat ke kupak ke lain dah. Jadi kena tanah tempat yang matilah. Kalau dekat mana tu tak apalah dah. Boleh memindahkan jenazah kerana darurat, umpamanya untuk menyembunyikan kuburannya ni, atau meninggal di negeri orang yang bukan Islam, tak ada kubur Islam. Pelik pula kubur tanah situ dah. Atau di negeri ahli bid'ah kerana takut dibongkar. Nah. Dan dihinakan oleh mereka itu, atau kerana kuburan itu tenggelam ke dalam air, boleh dipindahkan ke tempat yang lebih kering sekalipun jauh. Kuasa itu tenggelam air semua, boleh merosakkan mayat, boleh tobek kubur ke apa, bagi cari tempat lain lah. Haram membongkar kuburan sesudah dimandikan sebelum hancur, selama pembongkaran itu yang tujuannya untuk memindahkan ke tempat lain. Di buka kubur ni, bongkar kubur ni haram apabila mandi ni. Kalau mandi dah, semaya tu boleh lagi lah, maya atas kubur dah. Kalau mandi kafir dah, tak ada kubur. Nah. Jadi nak ambil semula tu, nak kata nak semaya tu tak boleh nah. Maya atas kubur gitulah. Selama pembongkaran itu yang tujuan untuk pindah ke tempat lain, sekalipun ke Mekah. Dia tanah dalam kubur tak boleh dah pindah. Ambil korek mula nak pergi Mekah dah haram lah. Atau kerana tidak untuk dikafani dah. Atau kerana untuk disolatkan. Tak boleh juga dah. Kecuali kerana darurat. Umpamanya dikuburkan tanpa dibersihkan lagi dengan dimandikan dah. Tak mandi tu dah lah. Atau ditayamumkan, maka wajiblah membongkar agar dibersihkan dahulu. Ditayamumkan dulu lah kalau tak ada air dah. Kalau dikuburkan pada tanah milik orang lain atau dengan kain kafan rampasan atau curian, maka wajib dibongkarlah. Kalau jenazah itu telah berubah, maka ahli waris meminta agar harga tanah kain kafan itu diganti harganya saja, sekalipun tanah dan kain kafan tadi milik orang lain juga. Dia tak berpindah milik, cuma kena bayar sewa ke apa lah, sewa tanah, sewa. Lepas tu bayarlah atau kain kafan hak dicuri tu. Tapi kalau dimaafkan oleh pemiliknya atau tidak ada tanah dan kain kafan yang lain, maka tidaklah wajib dibongkar. Kalau tak boleh nak pindah ke apa, payah berlaku dah. Tak wajib bukanlah. Kalau dikuburkan di tanah masjid, maka wajib dibongkarkan dengan dipindah ke tempat yang lain. Tengok ni. Di masjid tak boleh tanah kubur dia. Ataupun di kawasan kubur, tengah tu dia ambil tanah wakaf. Tanah wakaf tu bahaya kuat kubur kata. Mak masjid tak ada karut tu dah. Tanah wakaf ni kena untuk kubur-kubur lah. Tanah wakaf untuk masjid-masjid lah. Tak boleh disatukan lah. Kena faham ni buat sekali lah. Duk belakang kat jalan kubur nak pergi ke masjid tu. Tak kena benar lah. Kubur ni lah walaupun orang Islam ke apa pun, kubur ni mayat dah. Mayat ni hacur busuk dah. Tak sesuai dah keadaan buat kubur di buat masjid di tanah kubur dah. Walaupun wakaf bagi dua kerak lah ke apa dah. Kalau boleh, kalau nak buat bagi dua sungguh, biar jarak sungguh, kena buat pagar ke apa lah, biar berbeza betul antara kubur dengan masjid ni. Ni setengah tu berat tak? Kubur kiblat tu ngadak kubur. Ini raja kubur ke apa ni. Jadi lah nilai lah dia buat jalan dah supaya beza. Tak boleh rapat-rapat dia kubur ni. Ke kubur menghadap masjid apa kiblat tu berat lagi lah. Kubur di arah kiblat masjid lagi berat lagi karut kan. Kalau termasuk harta orang lain ke dalam kubur ada. Dan harta yang termasuk tadi adalah harta warisan yang jumlahnya hanyalah sedikit saja, umpamanya berbentuk cincin. Sekalipun jenazah itu telah berubah, maka wajib membongkarkannya baik atas permintaan pemiliknya atau tidak, terkecuali pemiliknya memaafkan. Kalau pemilik dia maaf tak apalah, malas nak ambil, tak apalah. Kalau tidak dia nak, kena ambil lah, wajib bongkar semula, ambil cincinnya jatuh ni. Demikian juga kalau orang yang meninggal sebelum meninggal ada menelan harta orang lain. Ia telan harta orang lain, curi ke telan dah. Dari perut dia ni. Kalau pemilik harta meminta agar dibongkarkan dan dibelah perutnya, maka wajiblah dibongkar dan dibelah perutnya agar harta itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Sekalipun ahli waris bersedia membayar gantinya. Tetapi kalau ia menelan hartanya sendiri, tidaklah wajib dibongkarkan, terkecuali sudah tubuhnya hancur. Harta sendiri itu tak wajib lah. Maksudnya harta orang lain curi kena buat lah. Kalau dikuburkan tidak menghadap kiblat, maka wajiblah membongkarkan kuburnya agar dihadapkan ke arah kiblat semula.
Dan wajib membongkarkan untuk mengeluarkan anak yang ada dalam perut ibunya kalau diperkirakan masih hidup lagi, bayi dalam kandungnya, ibu yang mati dah. Jagalah berlaku dah, lama dah mati dah. Masa mula-mula mati tu, mak dia mati, ada harapan lagi dah. Cepat-cepat belah. Dan wajib membelah perutnya untuk melahirkan anak itulah kalau ada harapan hidup lah. Tapi kalau diperkirakan tidak hidup lagi, maka hendaklah ditunda penguburannya hingga diyakinkan bahawa bayi yang di dalam kandungan itu betul-betul matinya. Ataupun cek lah belah ni. Ilmu kedokteran ni boleh cek ke apa. Kalau nampak gerak lagi, cepat-cepat belah waktu bayi tu lah. Dan haram menindih perutnya dengan sesuatu yang berat agar bayi yang ada dalam perutnya meninggal. Tak boleh lah. Haram lah. Nak suruh mati pula dah. Kalau boleh selamat lagi lah. Kalau dalam talak, nazar dan memerdekakan budak dikaitkan dengan sifat yang ada pada yang meninggal. Talak, nazar dia ke budak. Maka kuburannya hendaklah dibongkarkan untuk mengetahui sifat jenazah apakah cocok atau tidak. Ini kalau tahu siapa dia lah. Nak tahu. Kuburannya dibongkarkan agar dapat diketahui rupanya bagi orang yang tidak dikenal namanya. Tanya tak tahu siapa dia ni. Tapi boleh dibongkar nak tahu siapa dia. Bangsanya kerana adanya perbezaan pendapat di kalangan masyarakat tentang identitinya atau bagi qaif. Jadi qaif ni ahli menentukan keturunan ni. Zaman dulu ada qaif ni jenis dia tengok tu, dia boleh tengok kaki, tapak kaki, tangan, dia boleh check ni keturunan siapa dia dah. Orang Arab dulu ada dah. Macam DNA, dia tengok tu boleh check macam DNA dan kita zaman dah ni nak. Dulu kan. Dapat mengenal orang tuanya bagi orang bersisih tentang siapakah orang tuanya yang benar. Atau untuk mengetahui apakah jenazah itu lelaki atau perempuan apabila ahli warisnya berbeza pendapat. Atau dikenal bagaimana cara melukai yang meninggal dikala terdapat perbezaan pendapat antara ahli waris dan yang melukai dia. Ni kalau nak macam DNA lah, nak cek dah. Budak siasat ni. Ada kaitan juga macam budak siasat ni. Forensik ni. Dan jika dikuburkan di tempat yang selalu berair atau di daerah yang selalu dilalui oleh air bah, kuasa banjir dah. Kerana ditakutkan tanah kuburan itu longsor dah, runtuh tanah dah. Kerana diletaknya di pinggir sungai contohnya, maka hendaklah dibongkarkan kubur tersebut agar dipindah ke tempat yang lebih aman. Dan ini semuanya selama jenazah itu belum berubah. Kalau berubah tu tak boleh lah. Sebelum berubah. Menguburkan jenazah di tengah-tengah kuburan orang yang beragama Islam adalah lebih afdal daripada dikuburkan sendirian. Bukan kubur, bolehnya kubur kuasa orang mengamal wakaf, tanah wakaf lah. Tanah wakaf kubur lah. Bukannya tanah belakang rumah lah. Ada negeri-negeri tu, daerah-daerah tentu, dia tanah belakang rumah dia je, tak molek dah. Jadi moleknya kubur di kawasan tanah wakaf, kubur orang beragama Islam yang mengamal lah. Agar selalu mendapat doa dari orang yang lalu di tempat tersebut dan atau oleh orang yang berziarah. Kadang-kadang doa tu kena berlaku. Assalamualaikum ya al-hadir, inna insyaallah bikum lahikun. Tak kira ada orang mak pak dia ke orang lain pun boleh doa tu berlaku lah. Boleh berkat doa tu berlaku. Makruh bermalam di sendirian di kuburan kerana akan menimbulkan rasa takut. Tetapi kalau tidak menimbulkan rasa takut, maka bermalam di kuburan itu mengingatkan kepada mati. Ziarah kubur Nabi tak ziarah siang hari ni. Mana? Bukan pagi subuh ke apa, Nabi ziarah malam. Main berasa apa dalam kubur. Tu cara Nabi ni. Ingat akan hancur dan jasad lagi akan menetapkan ingatan pada Allah, maka tidaklah makruh bahkan sunat ziarah waktu malam ni kubur kalau siapa kita ingat mati dia. Sunat mengumpulkan seluruh keluarga seperti isteri, budak, hamba lah, teman, kawan, semati dan saudara sesuai, mertua dan menantu, ibu tiri, anak tiri pada satu kompleks, satu tempat kuburan agar memudahkan menziarahinya. Sunat ayah diletakkan, jadi buat setepak anak beranak ni. Kalau ikut dia ni, tapi masalah lah kubur. Kalau kubur awal nak tak setepak. Zaman ni kau payah lah. Sunat ayah diletakkan di tempat yang lebih dekat dengan kiblat. Barulah anak supaya tertib urutan yang terangkan dalam menghimpunkan dua orang dalam satu yang kubur. Zaman dulu memang boleh buat gini lah. Tak tahu lah. Semakin payah lah. Kubur pun tak muat lah. Sunat lelaki menziarahi kuburan orang yang beragama Islam dengan qasad dengan niat untuk menambah ingat kepada mati.
Jadi kita ziarah kubur matlamat utamanya bukan mati, bukan dia minta ajak dah. Dan mengasihi ahli kubur untuk kasih. Kerana itu disunatkan pada para penziarah membaca Quran dan berdoa bagi yang meninggal. Ni ada khilaf lah, tapi bolehlah baca Quran kepada mengikut umumnya mazhab kita ni yang mutakhirin lah, dia kata boleh. Dan sunat bagi penziarah berwuduk. Dan sebelum pergi kubur tu wuduk dulu dah. Makruh perempuan dan khunsa menziarahi kubur kerana ditakutkan fitnah. Hotel ni tak boleh ziarah kubur sebenarnya walaupun dibenarkan, tapi asalnya kita makruh. Dan menyaringkan suara menangis, tapi sunat bagi mereka menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur para nabi dan ulama. Tetap sunat yang kata dah. Tak tahu dah, fikir kan sunat juga lah, apa nak kata makruh dah. Disyaratkan agar jangan menghiasi diri, jangan memakai perhiasan dan wangi-wangian. Perempuan ni nak menutup seluruh auratnya dari terlihat oleh kaum lelaki. Sunat bagi penziarah itu memberikan salam kepada seluruh ahli kubur. Bukan beri ke mak dia saja dah. Seluruh ahli kubur tu dia guna kum lah dah. Dan memberi salam seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan atas kamu wahai orang yang bertempat tinggal di tempat orang-orang beriman. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Dan kami insya-Allah akan mengikuti kamu juga dah. Dari kita ni akan ikut dah. Tika sikit. Dengan tok nenek kita ni dah atas muka bumi semata sangat dah. Lepas ni kita pula masuk kubur dah gitu dah. Atau salam yang berbunyi Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullahu rabbana wa lakumul afiyah. As'alullahu rabbana wa lakumul afiyah. Selamat dan sejahtera atas kamu wahai orang beriman lelaki dan perempuan yang bertempat tinggal di sininya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Ahlad diyar ni yang bertempat tinggal di sinilah dah. Dan kami insya-Allah akan menyusul kamu wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu. As'alullahu rabbana wa lakumul afiyah. As'alullahu lana wa lakumul afiyah ni. Betul dah. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Keselamatan untuk kami dan untuk kamu. Hadis riwayat Muslim dari Sulaiman bin Buraidah. Jadi asallallahu lana wa lakumul afiyah. Asallallahu lana wa lakumul afiyah. Betul. Kemudian ada riwayat yang dhaif ditambah lagi. Ada riwayat hadis dhaif, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafninna ba'dahum. Ini ada sabit kalau hadis sahihnya pada sembahyang jenazah dah, bukan pada kubur, ziarah kubur dah. Tapi kalau dia kata ada riwayat dhaif ini tambah dia lah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafninna ba'dahum. Ya Allah, janganlah kau tegakkan kami pahala-pahala mereka dah. Pahala-pahala mereka, kebaikan-kebaikan mereka tu boleh lagi kita boleh sambung lagi kebaikan ilmu mereka, kita boleh amal gitulah. Dan jangan kau fitnahkan kami bagi kami sudah mereka. Janganlah lepas dia tak ada kat kita jadi buat maksiat, buat dosa dah. Tak ikut dia ajar hak baik, dia ajar dulu dah. Sunat bagi yang berziarah dekat kepada kuburan seperti dekat ketika mengunjunginya di masa hidupnya. Jadi kita berdekat dengan kubur kerana hormatinya macam kita ziarah hidup masa hidup gitulah, kita dekat dengan kubur. Sunat membaca Quran dan setelah itu berdoa untuk ahli kubur serta menghadap kiblat. Tapi doa ni bukan menghadap ke kubur, menghadap ke kiblat dah. Kalau kita pergi kubur, kalau kita menghadap belakang kiblat, gitulah ya, jadi doa tu tak kena, doa ni moleknya menghadap ke kiblat dah. Jadi kan doa dah. Jadi alik inilah, alik kanan kubur kalau kita doa dah. Biasa kubur ni kita duduk belakang kiblat, tapi nak doa ke arah kiblat dah. Kerana doa sudah membaca Quran lebih banyak kemungkinan diterima dan diharapkan oleh meninggal turunnya rahmat dan berkah tu lah. Kata boleh baca Quran tu ya kena suruh berkah lah. Nak kira siapa pahala khilaf tu lah.
Sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian. Jadi bukan orang hak mati, keluarga si mati tu dah. Hak pergi buat makanan untuk orang kampung, untuk tok lebar, pergi ngatik ni. Tapi kata orang kampung ataupun keluarga hak jauh lah, bukan keluarga dekat-dekat tu pakat sedih lah kau dah. Jadi pakak beri makan, membawa makanan untuk keluarga yang mati ya. Jadi bukan sebalik, bukan orang mati, keluarga semati sedia makanan untuk terlebar, mengatik kepada dah. Tapi keluarga orang lain lah, jiran-jiran tetangga, anak beranak ataupun orang kampung dah, bawa makanan kepada keluarga semati untuk makanan mereka pada siang hari dan malam harinya, atau untuk selama mereka yang masih dalam keadaan bersedih. Tak cara ke makan minum, pakat bawa makanan dah. Hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesihatannya. Kita suruh makan lalu takut tak sihat lah. Sedih sangat ni tak makan ke dia dah. Makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak. Dah, ni kitab Jawi, bukan kitab Jawi ni lah, kitab Pak Mazhab. Mazhab Syafi'i ni antara kuat menentang keduri kematian dah. Tak tahu lah, ni kata setengah-setengah pondok tu. Siapa bab ni lopak dah, dia tak baca dah. Sedangkan benda ni terai-terai dah. Bukan masalah Wahabi ke kaum muda ke apa, tidak, memang benda dilarang dalam kitab-kitab fiqh dah. Sebab itu kitab fiqh mazahib al-arba'ah dah, fiqh 4 mazhab ni pakai darat tu poin ni, tak ada khilaf-khilaf, tak ada pendapat lain. Memang kata dibencilah berkumpul di rumah semati. Jadi gitulah dah. Jadi makruh bid'ah buat makan untuk dimakan oleh orang lain, orang banyak, baik sebelum dikuburkan maupun sudah mengubur, seperti yang kebiasaannya dikerjakan oleh masyarakat. Dah. Jadi bid'ah dah. Ni kitab Sabil al-Muhtadi. Makruh lagi bid'ah. Menghadiri undangan itu. Jadi orang yang pergi tok lebar, tok guru, tok ustaz, tok imam ni pergi bak ngatik ke tahlilan ni, makruh juga hadir. Ataupun kalau ada anak yatim memang haram lah. Dan haram menyediakan makanan untuk yang menangis. Kalau ada upacara meratak ni menangis dengan suara nyaring, maka terharam lah. Kerana seperti itu membawa kepada kemaksiatan. Pasal meratak ni ijma' sepakat lah, haram dah. Gitulah dah. Kita baca hak Jawi sedap lagi dah. Okey, dan sunat bagi segala isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya, jikalau jauh sekalipun, keluarga jauh lah dah, membawa makanan kepada yang kematian, bawa makanan kepada keluarga si mati lah, sekadar cukup akan dia pada siangnya dan malamnya, sehari semalam lah. Ataupun tambah lagi selama mana mereka masih masyghul, masih sedih. Dan hendaklah disentiasakan ke atas mereka itu dengan makan, disuruh-suruh supaya mereka makan, dan supaya tiada dhaif, tiada lemah mereka itu dengan tiada makan. Dan makruh lagi bid'ah yang kematian perbuat makanan yang diserukannya segala manusia atas memakan dia. Jadi kita buat ngatik ni biasanya. Ni maksud betul-betul masuk upacara kenduri kematian lah. Dahulu daripada menanam dia, dan kemudian daripadanya, tak kira lah sebelum tanah kau ngatik sebelum tanah kau selepas tanah tu, seperti yang telah teradat ni, ya teradat zaman dia tu ada dah, tapi tetap Tok Guru ni kata tetap makruh. Dan di makruh bid'ah. Makruh bukan setakat biasalah, kalau makruh bid'ah ni dekat dengan hari lah. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya. Jadi Tok Guru, Tok Lebar, Tok Lebar mana pun kalau orang ajak ngatik tak boleh pergi dah. Dan haram menyediakan makanan akan yang menangis dengan menyauk. Menyauk ni melaung-laung lah dah. Kerana yang demikian itu menolong atas berbuat maksiat, itu beratap tu maksiat. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah menyembelih di atas kubur, dan tiada sah wasiat dengan dia. Kata setengah ulama yang demikian itu pekerjaan kafir pada masa jahiliah juga. Jadi kalau biasanya kubur Tok Wali ke apa ni nak berkat kononnya pergi sembelih situ, benda tu macam sembelih di berhala lah. Ni ingat ni berhala dengan kubur ni benda sama. Kubur ni peringkat awal dalam lama, kubur tak tahu mana orang buat berhala pun tak. Itulah cerita dia ni, asal-asal kubur juga dah. Jadi benda tu jadi haram dah. Dia kerja orang kafir lah. Sembelih di depan berhala ke apa dah.
dengan nama berhala gapo, kerana dia kata dia ada keramat, ada bisa dia. Sembelih ni benda yang jadi bisa dia. Macam puja jin lah. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang buruk, menyembah atau mengucup atau mencium sesuatu daripada kubur, atau mengucup dan mencium anak tangga kubur, tempat ziarah bagi segala kubur awliya dan ulama. Jadi benda ni cium ke gosok ke apa, benda tu telah cium ke kucuk ke gosok ke apa, benda ni adalah haram lah nah. Bid'ah sayyi'ah dah ataupun haram lah. Gitulah lebih kurang dah. Makruh bagi bid'ah mencium nak. Okey. Gitulah makruh bagi bid'ah secara umumnya haram dah. Okey, sunat takziah dah, mengucapkan sunat takziah kepada setiap orang yang berduka cita kerana kematian keluarganya, baik kepada suami maupun kepada isteri, baik mertua atau menantu atau temannya yang berkaitan dengan semati itu. Kena beri nasihat, beri dorongan supaya hilang sedih lah. Jadi maksudkan dengan takziah ialah menyuruh orang menderita musibah kerana kematian agar bersabar. Itu maksud takziah dia. Suruh sabar dah, suruh sabar takziah. Serta menceritakan pahala bagi orang yang sabar. Itu cara dia dah. Menceritakan dosa bagi orang yang tidak sabar, serta memohonkan ampun bagi orang yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi apa dosa orang yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan pun minta apa dosa dah. Dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat kali ganda kerana kesabaran mereka. Kena ayat gitulah dah. Ayat kat Melayu tak apa tu takziah dah. Takziah ni bukan ayat takziah dah. Tu bukan takziah dah. Tak payah sekarang gitu dah. Ayat sabarlah dan Allah akan apakan dosa. Insya-Allah moga-moga Allah apakan dosa semati dan Allah gantikan dengan lebih baik. Gitu yang kita beri ayat yang mana kita rasa boleh menenangkan keluarga semati, buatlah ayat-ayat supaya mereka sabar. Gitulah dah. Kalau ayat takziah lah, tu bukan takziah dah, tak payah sekarang dah. Takziah ni kena ayat perkara yang boleh menenangkan keluarga semati dah. Takziah dilakukan sesudah dikuburkan, dan yang lebih baik takziah dilakukan sebelum mengubur. Maksudnya sebelum kubur ya kata nak. Ataupun sesudah kubur, lepas kubur tu takziah dah. Kerana hati orang yang kena musibah pada saat itu dalam kebingungan yang kuatlah untuk menyelenggarakan memandikan jenazah dan mensolatkannya, terkecuali kalau mereka dalam keadaan yang sangat sedih. Jadi biasanya gitulah, sebelum kubur ataupun selepas kubur dah, lebih kurang gitu, tidak lama sangat. Itu masa takziah. Takziah diadakan sebelum mengubur, itulah yang lebih afdal lah. Dan waktu takziah 3 hari yang dihitung dari hari kematiannya. Itu waktu takziah. Lebih 3 hari, mengikut mazhab kita tidak sunat dah takziah dia. Ni mengatik lagi lama daripada 3 hari. 3 hari terkarut tu nah. Tu kita kata tidak ada kaitan dengan mazhab tu, bid'ah orang lain. Orang-orang tak ada kaitan lah. Ini kalau hadir orang yang memberikan takziah dan yang ditakziahi kalau kuasa tempat tu lah, kapur tu lah. Dan kalau belum ada dari salah satu kedua belah pihak, maka permulaan waktu takziah dari waktu datangnya atau dari sampainya berita kematian. Kalau tahu lebar, duduk jauh dah. Jadi tak payah tahu tak gitulah. Makruh mengadakan takziah lebih dari 3 hari dah. Kita pergi rumah dia nak bertakziah lebih 3 hari. Kerana tujuan bertakziah menenangkan hati orang yang berduka cita yang sedih, yang kebiasaannya sudah berlalu 3 hari, hati mereka sudahlah kembali tenang. Maka kesedihan janganlah lagi diperbaharui. Mengikut mazhab kita tak boleh dah ucap dah. Lebih dari 3 hari tak usah pergi dah nak takziah dah. Takut jadi ingat mula dah kepada semati. Pada saat melakukan takziah kepada keluarga yang beragama Islam yang meninggal, hendaklah dikatakan pada saat itu, a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Ni paling kurang lah. Kalau kita reti bahasa Arab boleh lah ucap ni. Kalau tak reti bahasa Arab, baiklah kita baca kat Melayu saja dah. Ya, kita moga-moga Allah lipat gandakan kiranya pahala untuk kamu dah. Dan kamu terima, dan pahala yang kamu terima, dan Allah kiranya dari Allah kiranya akan meningkatkan kesabaranmu dah. Azamallahu ajraka, Allah besarkan pahala engkau. Wa ahsana azaka, meningkatkan kesabaran engkau. Wa ghafara limayyitika, dan diampuni orang yang telah meninggal dunia dia. Kita ayat ke Melayu tak apa dah. Sabarlah, moga Allah SWT besarkan pahala kamu dah. Moga-moga Allah SWT tingkatkan kesabaran kamu dan Allah mengampunkan dosa tu
Tok kamu ni dak. Gitulah dak. Tok kamu ke ayah kamu ke adik kamu ke anak kamu ni. Jadi kita ayat dia gitulah kat Melayu pun tak apa. Yang pentingnya ada maksud menenai ke keluarga si mati dia. Dan hak ni salah satu contoh dia. Dalam mentakziahi orang yang beragama Islam kerana kematian keluarganya yang bukan Islam. Dikatakan azamallahu ajraka wa sabraka. Tapi kalau dia bukan Islam tak boleh kata wa ghafara liman yutika dah. Sekadar kata azamallahu ajraka wa asana azaka ataupun azamallahu ajraka wa sabraka gitu ya. Jadi pelipat gandakan oleh Allah akan pahalamu dan kesabaranmu. Dan dalam mentakziahi orang yang bukan Islam yang keluarganya yang beragama Islam yang meninggal dikatakan ghafarallahu liman yutika wa asana azaka. Jadi orang bukan Islam hak kita nak beri takziah ni. Tapi keluarga hak dia mati tu keluarga orang Islam dah. Jadi kita kata ghafarallahu liman yutika. Moga-moga Allah ampunkan apa orang meninggal dan ditingkatkan kesabaran kamu dah. Wa ahsana azaka. Sunat bagi orang yang kematian menjawab jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik. Jazakallahu khairan katsira. Gitu dah. Jazakallahu khairan. Boleh menangisi orang yang meninggal setelah meninggalnya atau sebelum meninggalnya namun haram dengan suara nyaring. Kalau tiuk tubik air mata saja tak apa, tapi jangan buat tubik suara dengan suara nyaring tak, meratak-ratak. Dan dengan menyebut-nyebut kebaikannya, sebut kebaikan dia tak boleh. Dia mati kau sebut kebaikan dia sambil nangis tak boleh lah. Seperti katanya aku tunggu hai payungku dah. Haram memukul-mukul dada, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menarik-narik rambut. Itu haram berlaku dah. Memalingkan baju yang ke belakang dijadikan ke mukanya dah. Ni tanda-tanda sedih lah dah. Baju duduk belakang, wahlah ke depan dan mengganti pakaian biasa dipakainya dengan pakaian meratak, pakaian yang kesedih. Tak boleh belakang. Pakai pakaian biasa lah dah. Wallahu alam, setakat itu sahajalah perbincangan kita tentang panjang. Sudah lalu setajuk pakai sekali tak lalu dah tak pecah dua dah. Tentang kubur dah, tentang apa penguburan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.